Forum Remaja Pencetus Kecemerlangan Diri. Forum Remaja Jendela Kematangan Diri. Forum Remaja Kesuburan Remaja. Forum Perdana Membentuk Insan Insani. Forum Remaja Kelahiran Generasi Berinformasi. Cari timbal si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bersyukur kehadrat ilahi kerana atas limpah kurnia darinya dapat kita bersua lagi dalam forum pada hari ini. Bersama saya Nur Azharina binti Qadir sebagai moderator dalam forum pada kali ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik dan segak bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tentang tajuk forum yang akan dibahaskan pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tentang isu akhlak semasa iaitu sumbang mahram. Sumbang mahram merupakan perbuatan zina atau hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang mempunyai pertalian darah atau keturunan. Sumbang mahram merupakan penganiayaan seksual yang menjejaskan biologi, kesihatan mental dan masa depan mangsa. Untuk pengetahuan saudara dan saudari sekalian, hari demi hari statistik kes sumbang mahram di negara kita semakin meningkat dan dilihat cukup membimbangkan. Buktinya, menurut Akhbar Harian Metro sepanjang tahun lalu sahaja, sebanyak 259 kes dilaporkan di seluruh negara, manakala 825 kes dilaporkan dalam tempoh 2018 hingga 2020. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan keempat-empat panel pada hari ini. Saya perkenalkan panel yang pertama iaitu saudara Najih Syamil bin Roslan. Selamat datang saudara. Apa khabar saudara? Terima kasih saudari. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua yang murah dengan senyuman iaitu saudari Siti Aisyah Akila binti Azmi. Selamat datang saudari. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik saudari. Berada di sebelah ahli panel kedua tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga iaitu saudari Adila Syuhada binti Jamadi. Walaupun beliau nampak pemalu namun bijak berkata-kata. Selamat datang diucapkan kepada saudari. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik saudari. Akhir sekali, Ayu berbaju kurung iaitu ahli panel kita yang keempat, saudari Siti Faizatul Ain bin Mat Hashim. Selamat datang juga buat saudari. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik saudari. Usai salam perkenalan dengan ahli panel, kembali kita kepada topik forum iaitu isu sumbang mahram. Duduk sekawan gadis jelita, buat santapan untuk pahlawan. Tampilah tuan, kami meminta. Madah ucapan kata aluan. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan panel yang pertama untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang pengertian dan contoh sumbang mahram. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengurusi. Baiklah, pengertian sumbang mahram atau incest ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah nasab dengan mangsa. Sumbang mahram ini juga dapat didefinisikan sebagai hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang atau dilarang oleh adat rasam dan agama. Contohnya, hubungan jenis antara remaja dengan ibu bapa mereka, adik-beradik, ibu bapa saudara, datuk dan sebagainya. Dari pandangan agama Islam, golongan tidak bertanggungjawab yang melakukan incest ini dilaknati Allah dan tidak diberkati di dunia dan di akhirat. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 23, maksudnya diharamkan kepada kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang berikut, iaitu ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu yang lelaki
dan anak-anak saudara kamu yang perempuan, dan ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang dalam peliharaan kamu dari isteri-isteri yang kamu telah campuri. Tetapi kalau kamu belum campuri mereka itu, maka tiada salahlah kamu. Dan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu, dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali kecuali yang berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Pengertian lain tentang istilah ini amat berbeza kerana kebudayaan-kebudayaan yang berbeza mempunyai tanggapan-tanggapan yang berbeza tentang apa yang dimaksudkan dengan kegiatan seks serta ahli keluarga yang rapat. Sesetengah kebudayaan hanya mengambil kira mereka yang mempunyai hubungan melalui kelahiran, sedangkan yang lain termasuk mereka yang mempunyai pertalian melalui perkahwinan serta pengambilan anak angkat. Ada juga kebudayaan yang melarang sebarang hubungan seks antara mereka yang dibesarkan dalam rumah tangga yang sama. Manakala ada yang melarang hubungan seks antara orang-orang yang dibesarkan dalam rumah tangga yang berkait. Seterusnya, terdapat beberapa bentuk sembah mahram, antaranya sembah mahram antara ibu bapa dan anak. Sembah mahram antara ibu bapa dan anak mereka pada mana-mana satu umur boleh berlaku, baik antara jantina yang sama maupun antara jantina yang berbeza. Adanya perbezaan yang dramatik antara bilangan-bilangan kes ketika ibu bapa tiri juga dianggap sebagai kes sembah mahram. Selain itu, sembah mahram antara saudara kandung. Interaksi sembah mahram sepersetujuan antara adik-beradik yang berumur serupa kadang berlaku. Menurut sebuah kajian oleh Floyd Matheson yang mendapati bahawa antara 10 hingga 15% daripada pelajar kolej mempunyai pengalaman seks kanak-kanak dengan seorang saudara kandung. Pengalaman tersebut merupakan sejenis keseksualan kanak-kanak. Akhir sekali, hubungan seks antara sepupu dan antara saudara jauh. Kebanyakan dunia barat, sembah mahram secara amnya merujuk kepada hubungan seks yang dilarang dalam keluarga. Walau bagaimanapun, tarikh tentang keluarga berbeza-beza. Di dalam Amerika Syarikat, perkahwinan antara sepupu diharamkan di sesetengah negeri, tetapi adalah sah di sisi undang-undang di negeri-negeri yang lain. Manakala bagi sisi agama Islam, hukumnya tetap haram. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel yang pertama. Hadirin sekalian, demikian tadi penjelasan dari panel yang pertama tentang pengertian dan contoh sumbang mahram yang cukup jelas dan terperinci. Seterusnya kita perdengarkan pula pendapat daripada panel kita yang kedua secara ringkas tentang apakah faktor berlakunya sumbang mahram dalam masyarakat. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengurusi atas soalan yang agak menarik itu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Umum mengetahui bahawa sumbang mahram ini terjadi akibat beberapa asbab yang berkait rapat dengannya. Antaranya ialah yang pertama, sumbang mahram ini berpunca daripada kegagalan isteri untuk memenuhi keperluan suami. Hubungan kelamin pasangan suami isteri ini tidak dapat dipenuhi akibat tuntutan kerja seperti suami bekerja pada waktu siang, manakala isteri pula bekerja pada waktu malam. Ini mendorong suami menggunakan anak untuk tujuan memuaskan nafsu. Rata-rata isteri tahu bahawa perlakuan sumbang mahram ini adalah salah, tetapi atas sebab takut untuk kehilangan suami, mereka lebih rela suami melakukan perkara tersebut terhadap anak mereka daripada membenarkan suami mereka mencari kepuasan di luar. Ini telah bercanggah dengan firman Allah yang bermaksud, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua ialah tahap iman yang lemah yang menjadi asbab berlakunya sumbang mahram. Secara umumnya, kebanyakan pelaku sumbang mahram ini adalah seorang yang lemah iman, ketandusan ilmu dan kurangnya penghayatan agama yang mendorong seseorang itu dikuasai
nafsu daripada menggunakan akal fikiran yang waras. Sumbang marah ini boleh berlaku di mana-mana saja. Kelemahan pegangan agama inilah yang menyebabkan seorang ayah tergamak merogol anak kandungnya sendiri yang sepatutnya dibela, dan kerana itu juga abang sanggup merosakkan adik perempuannya. Keadaan iman yang lemah ini akan merosakkan akal fikiran dan memaksa mangsa yang terdekat untuk memuaskan nafsu yang sedang bergelora. Akibat iman yang lemah inilah manusia tidak dapat membezakan kebaikan dan keburukan dan juga kebenaran dan kebatilan. Rasulullah sendiri telah menceritakan kepada sahabat bahawa umat Islam pada akhir zaman ini terlalu ramai tetapi ibarat buih di lautan yang tidak tahu berbuat apa-apa dan lemah sekali. Imannya tipis ibarat kulit bawang akibat penyakit al-wahan, iaitu cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Tanpa iman inilah manusia hidup dalam keadaan jiwanya yang lemah dan kosong, dan kerana itu juga manusia yang lemah iman ini tidak akan takut dan kenal lagi kepada Allah yang menciptanya. Yang ketiga ialah kemasukan bahan-bahan lucah di pasaran tempatan yang telah menggalakkan berlakunya sumbang maram. Pendedahan terhadap kegiatan tidak bermoral inilah yang menyebabkan mereka menjalani kehidupan yang berbeza. Nafsu mereka dilonjak-lonjak sedangkan tiada tempat yang sah bagi mereka melampiaskan nafsu. Apabila syaitan telah menguasai diri, maka hubungan mahram dan juga persaudaraan sudah lagi tidak dipeduli. Bahan lucah juga mudah diperoleh di mana-mana saja, dan mereka yang lemah iman ini apabila sering menonton bahan-bahan porno yang mendorong mereka untuk melakukan hubungan mahram. Ini bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh manusia membuat kejahatan. Surah Al-Yusuf ayat 53. Memang tidak dinafikan bahawa bukan mudah untuk kita didik nafsu, tak? Oleh sebab itulah nafsu ini dikatakan musuh utama manusia dalam bermujahadah kepada Allah. Sebab yang terakhir sekali ialah pakaian anak perempuan. Anak perempuan ini apabila tidak ditegur dari segi penampilan pakaian sama ada sesuai atau tidak dengan usia mereka, merupakan punca kepada sumpah maram. Orang lelaki walaupun dia tahu anaknya sendiri, tetapi jika berpakaian seksi ditambah pegangan agama tidak kuat, keperluan seks yang tinggi serta tidak mendapat layanan seks daripada isteri, maka ia beralih kepada tempat lain. Lelaki ini mempunyai 9 akal dan juga 1 nafsu. Jika akal tidak digunakan dengan baik, maka nafsu boleh mengatasi akal. Oleh itu, tanggungjawab lelaki ialah mengawal akal anda dan nafsu anda, manakala tanggungjawab perempuan ialah menjaga pakaian anda. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, dan janganlah kamu memperlihatkan perhiasan tubuh kamu kecuali yang zahir daripadanya. Surah An-Nur ayat 24. Sekian saja daripada saya. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kita sebentar tadi. Kita dapat mengetahui bahawa salah satu asbab berlakunya sumbang mahram adalah tahap iman yang lemah. Soalan yang seterusnya, apakah cara mengatasi merebaknya gejala sumbang mahram? Dipersilakan panel ketiga untuk memberikan pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kepada saudari moderator atas kesudian menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum kita pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pandangan saya, cara mengatasi sumbang mahram daripada terus berleluasa di negara kita adalah bermula daripada rumah lagi. Hal ini kerana Profesor Diraja Ungku Aziz pernah mengatakan bahawa rumah adalah universiti pertama dan ibu bapa adalah profesor pertama bagi anak-anak. Ibu bapa mestilah menerapkan didikan agama dalam diri anak-anak dengan memantapkan keimanan dalam diri setiap ahli keluarga. Malah, ibu bapa hendaklah mempraktikkan ajaran agama yang kukuh dalam kalangan ahli keluarga, terutamanya sekali tentang nilai-nilai kehidupan yang patut diikuti dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam. Contohnya, pergaulan antara ahli keluarga mesti dibatasi. Sesetengah orang mengambil ringan hal ini hanya kerana hubungan antara anak-anak dengan ayah atau dengan ibu dan di antara adik-beradik. Namun begitu, pergaulan dengan anak-anak juga ada batas syariatnya. Anak perempuan hanya boleh dimanjakan sehingga umur 7 tahun. Ini supaya anak itu mempunyai perasaan malu untuk bergaul bebas. Sifat malu itu penting untuk menghalang seseorang dari terjerumus ke lembah dosa. Hal ini dikuatari pergaulan dan gurau senda yang tiada had akan menyebabkan mereka hilang rasa malu dan merangsang untuk melakukan lebih dari hubungan adik-beradik.
Mesra jangan sampai anak gadis dan ayah berpelukan dan berciuman sehingga boleh menaikkan nafsu. Selain itu, ibu bapa disarankan mengajar ahli keluarga supaya menjaga aurat di dalam rumah dalam kalangan ahli keluarga yang berlainan jantina. Walaupun ahli keluarga boleh membuka aurat kecuali antara pusat hingga lutut dalam kalangan ahli keluarga yang berlainan jantina, namun ada batas-batas kesopanan dan tata susila yang perlu diikuti. Pakaian tidak boleh didedahkan pada bahagian-bahagian yang boleh menaikkan nafsu syahwat dan tidak boleh nipis, ketat dan seksi. Walaupun di rumah, tidak wajar anak gadis hanya berkemban sahaja. Oleh itu, aurat perlu dijaga sama ada ahli keluarga itu lelaki atau perempuan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 26 surah Al-A'raf yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Ahli keluarga juga perlu didedahkan dengan beratnya berbuat dosa besar dan melanggar hukum Allah jika penzinaan dilakukan dalam kalangan ahli keluarga. Anak-anak yang terdidik dengan didikan agama yang sempurna akan dapat menutup jalan-jalan ke arah gejala sosial yang kian teruk ini kerana mereka mempunyai ilmu agama yang cukup untuk membimbing mereka ke jalan yang benar mengikut landasan agama. Seterusnya, selain pendidikan teras dan elektif di sekolah seperti bahasa, matematik, sejarah dan lain-lain, para remaja sewajarnya mempelajari pendidikan seksual di sekolah. Ini bukanlah bertujuan untuk mendedahkan mereka dengan perkara-perkara negatif seawal usia mereka, tetapi memberikan penekanan kepada pengenalan bahagian badan, penjagaan dan pengawalannya. Masyarakat perlu sedar bahawa pendidikan seks lebih luas daripada apa yang berlaku di dalam bilik tidur seperti yang disangka oleh sesetengah pihak. Ia melibatkan emosi, fikiran, sosial dan spiritual di samping fizikal. Di Malaysia, pendidikan seksual telah wujud di sekolah melalui pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial yang merentasi beberapa mata pelajaran termasuklah pendidikan jasmani dan kesihatan, sains, biologi, pendidikan Islam dan pendidikan moral. Ini adalah usaha daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang harus dipuji dan digalakkan. Namun, tentunya pelaksanaannya harus dinilai dari semasa ke semasa. Maka, dengan adanya pendidikan seks ini, pelajar dapat mengenali batas perhubungan di antara lelaki dan perempuan serta cara-cara menjaga diri mereka daripada sebarang gangguan seksual. Di samping itu, media massa juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membendung kegiatan sumbang mahram daripada terus berleluasa. Pihak media massa boleh menyekat bahan-bahan dan tontonan yang tidak berfaedah yang terdapat di Google, YouTube dan sebagainya. Media massa yang meliputi media cetak, media elektronik dan internet dikatakan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan semua individu terutamanya remaja. Walaupun terdapat banyak informasi berilmiah di dalam internet, namun terdapat juga perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilihat oleh orang ramai, terutamanya remaja seperti video-video pornografi. Bahan-bahan inilah yang boleh merosakkan dan meracuni akal fikiran remaja kerana pada dasarnya remaja ialah insan yang masih dalam proses mengenali dunia dan tidak boleh membezakan yang mana satu kaca dan yang mana satu permata. Bahan bacaan dan tontonan dari media cetak dan elektronik perlu dikawal. Ibu bapa hendaklah memberikan kepada anak-anak mereka buku, majalah atau surat khabar yang tidak merangsang kepada berlakunya sumbang mahram. Bukan itu sahaja, ibu bapa hendaklah mengelakkan anak-anak daripada melihat bahan-bahan lucah dan gambar yang menggairahkan serta tidak menutup aurat. Media elektronik seperti komputer, televisyen dan radio hendaklah dikawal supaya anak-anak tidak melihat, menonton dan mendengar rancangan dan bahan yang tidak elok dan lucah. Tegasnya, masalah sumbang mahram hendaklah dibendung dalam kalangan ahli keluarga daripada terus berleluasa supaya dapat mewujudkan sebuah institusi keluarga yang harmoni. Sekian daripada saya, silakan saudari moderator. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubungan dengan cara mengatasi merebaknya sumbang mahram. Di sini kita dapat mengetahui bahawa salah satu cara mengatasinya adalah dengan cara mengukuhkan dan memantapkan pengajaran kita tentang agama Islam.
Soalan saya yang terakhir kepada ahli panel keempat, mohon saudari jelaskan apakah kesan negatif gejala sumbang mahram ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi, sahabat-sahabat ahli panel dan para hadirin yang dihormati sekalian. Persoalannya, apakah kesan negatif daripada gejala sumbang mahram ini? Apabila membicarakan tentang tajuk sumbang mahram ini, sudah kita tahu bahawa ini adalah salah satu pantang larang dalam kebanyakan kebudayaan, baik pada masa lampau atau masa kini, termasuk dalam kebudayaan yang lebih permisif, iaitu ibu bapa yang mengizinkan atau membiarkan anak-anaknya melakukan sesuatu. Peribahasa Melayu menyatakan bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Terdapat banyak kesan negatif daripada gejala sumbang mahram ini. Antaranya ialah datangnya perasaan yang ingin membunuh diri. Hal ini kerana mangsa tidak mahu memalukan ahli keluarga dan diri sendiri dan tidak mahu sesiapa mengetahui tentang perbuatan buruk tersebut. Oleh itu, langkah terbaik baginya ialah membunuh diri bagi menutup semua kesalahan. Sedangkan terdapat banyak cara bagi mengatasi masalah ini seperti melakukan kaunseling dan lain-lain lagi. Selain itu, mangsa akan hilang kepercayaan kepada orang lain. Hal ini kerana sumbang mahram adalah dilakukan oleh ahli keluarga sendiri. Mangsa akan menjadi kurang kepercayaan kepada orang lain sama ada rakan, saudara mara dan sesiapa pun kerana ahli keluarga mereka sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Pada kebiasaannya, setiap orang yang akan mengadu segala masalah kepada ahli keluarga. Tetapi dalam konteks ini, mangsa menjadi takut ataupun trauma dan tiada kepercayaan kepada orang lain. Selanjutnya, kesannya ialah akan berlaku penyalahgunaan dadah. Perkara ini terjadi adalah disebabkan tekanan yang tinggi dan tidak tahu sebarang penyelesaian. Mungkin dengan pengambilan dadah ini akan menghilangkan tekanan. Ini juga akan terjadi kerana pengaruh rakan yang buruk dalam pengambilan dadah dan memberi dadah kepada mangsa agar dapat menghilangkan stres. Contoh dadah yang telah diambil ialah heroin, crystal meth dan morfin supaya dapat menghilangkan tekanan. Tuntasnya, masalah pemakanan akan berlaku kepada mangsa. Hal ini kerana kurang selera makan kerana malu dengan perkara yang telah dilakukan. Tanggapan ahli keluarga dan trauma tentang apa yang sudah berlaku. Seperti yang kita tahu, setiap badan manusia memerlukan vitamin dan zat bagi pertumbuhan yang sihat. Masalah pemakanan yang tidak stabil akan menjejaskan pertumbuhan yang sihat. Contohnya, mangsa perlu mengambil karbohidrat supaya dapat membekalkan tenaga. Perkara ini telah pun berlaku zaman kini. Contohnya, akhbar-akhbar di Malaysia yang menyiarkan kes sumbang mahram jelas mengklasifikasikannya sebagai rogot. Contohnya seperti berita dalam Utusan Malaysia bertarikh 27 Jun 2001 iaitu bapa rogol anak dipenjara 20 tahun dan pemandu lori nafi rogol anak dalam berita harian pada 29 Jun 2001. Kesannya, Kabinet telah menimbang dilema undang-undang yang sedia ada dan Seksyen 367 Kanun Kesesaan khusus untuk jenayah sumbang mahram telah dipinda pada tahun 2003 yang mana pesalah boleh dihukum penjara minimum 15 tahun dan maksimum 30 tahun selain 10 kali sebatan. Akhir sekali, masalah personaliti akan berlaku. Hal ini kerana mangsa yang tidak dapat kaunseling atau didikan agama yang mencukupi dalam diri mereka menyebabkan kecelaruan dalam fikiran. Contohnya ialah masalah mental yang tidak stabil dan gila. Laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menunjukkan penyakit mental adalah 5 penyakit utama yang menyebabkan hilang upaya di seluruh dunia dan dijangkakan pada tahun 2020 penyakit ini akan menjadi penyebab kedua tertinggi. Salah satu penyebab adalah daripada pemikiran tentang sejarah yang telah dilakukan seperti sumbang mahram dan lain-lain. Oleh itu, mangsa perlu mengambil perkhidmatan kaunseling atau didikan agama supaya dapat memberikan kesedaran tentang perkara yang berlaku supaya tidak terjadi masalah personaliti yang akan lebih memburukkan keadaan dan tidak akan mengulanginya lagi. Menurut dalil akli iaitu pengharaman secara musyawarah adalah suatu nikmat kerana ia menjadikan orang yang dahulunya asing sebagai keluarga, manakala zina adalah haram dan buruk, maka tidak sah menjadikan perkara haram untuk mencapai kebaikan. Sabda Nabi SAW, mafhumnya, musyawarah ialah satu hubungan darah sebagaimana hubungan darah dengan keturunan. Riwayat Ahmad At-Tabrani. Tegasnya, dengan dalil ini, ahli keluarga akan mendapat kesedaran supaya menjauhi perkara yang terlarang ini dapat menjaga keharmonian dan dapat menghidupkan institusi keluarga yang bahagia. Setakat ini sahaja saudari pengerusi. Terima kasih. Terima kasih atas pencerahan saudari tentang impak yang akan dihadapi jika melakukan sumbang mahram.
Di sini kita dapat mengetahui bahawa sumbang mahram merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Para panel dan hadirin sekalian, izinkan saya untuk merumuskan tajuk pada hari ini. Kita dapat mengetahui bahawa sumbang mahram merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang ada pertalian darah atau nasab, iaitu keturunan dengan mangsa. Sumbang mahram ini juga dapat didefinisikan sebagai hubungan jenis antara mereka yang mempunyai tali persaudaraan dan perkahwinan antara mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang atau dilarang oleh adat resam dan agama. Perbuatan sumbang mahram ini haram dan berdosa besar. Dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya ditetapkan atas anak cucu Adam bahagiannya dari zina akan diperoleh. Hal itu tidak mustahil. Kedua mata zinanya adalah memandang yang haram. Kedua telinga zinanya adalah mendengarkan yang haram. Lisan zinanya adalah berbicara yang haram. Tangan zinanya adalah memegang yang haram. Kaki zinanya adalah melangkah kepada yang diharamkan. Sementara hati berkeinginan dan berangan-angan, sedang kemaluan yang membenarkan semua itu atau mendustakannya. Kesimpulannya, gejala sumbang mahram ini bukanlah suatu perkara yang dianggap biasa dalam masyarakat kita. Tambahan pula, majoriti masyarakat kita beragama Islam, yang mana sudah jelas bahawa gejala sumbang mahram adalah salah di sisi agama. Oleh yang demikian, semua pihak harus berganding bahu untuk tampil dan bekerjasama memberi sepenuh komitmen untuk membendung dan seterusnya membanteras gejala sumbang mahram. Sebaliknya, bagi mereka yang ingin bertaubat dari segala maksiat, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud semua anak Adam melakukan kesilapan dan sebaik-baik pesalah ialah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami mohonkan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang elok itu datangnya dari kekhilafan diri kami sendiri. Allahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.